Bah! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya? Jangan lupa subscribe. Mwah. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikemal. Daripada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, so hari ni macam korang dah baca dekat title tu lah, hari ni aku akan kembali kepada segmen cerita seram. Aku nak dijadikan ceritanya macam tu sebab lama sangat dah orang kata, orang komen lah dekat situ kan, Abang Kemal bila nak buat cerita seram, rindu dah dengan cerita seram, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, aku dalam mempelbagaikan konten macam tu. Sebab sebelum ni kan aku buat konten seram je kan, jadi macam aku takut orang bosan tau. Sebab yelah aku ni bukan best sangat, bukan nak bercerita-cerita seram ni, nak dijadikan ceritanya. Jadi nak dijadikan ceritanya, aku pun memperbagaikan lagi lah aku punya konten apa benda semua. So untuk kali ni aku dengar cakap korang lagi, so aku akan kembali kepada segmen cerita seram, nak dijadikan cerita macam tu. Dalam seminggu aku akan buat banyak konten. Aku ada buat challenge, aku ada buat vlog seram, vlog pergi beli barang, nak dijadikan cerita macam tu. Dan insyaAllah aku akan selit-selitkan juga cerita seram dalam satu minggu, nak dijadikan ceritanya macam tu. So nak dijadikan ceritanya, korang jangan lupa untuk follow aku dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay, dekat Instagram aku hanya ada account official aku yang satu ni, Ikemal_. Okay, dia macam ni. Lepas tu lagi satu account kedua aku adalah Kemal Hakim. So korang boleh tengok kat sini, ni adalah account Instagram aku yang official lah, nak dijadikan ceritanya macam tu. So korang jangan lupa untuk follow aku dekat TikTok, dekat Instagram, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe lah, nak dijadikan cerita macam tu. Sebab kat situ aku banyak lah juga buat live, buat apa ni, story apa benda semua, update gambar, video apa benda semua. So kalau korang ada edit video untuk aku, korang jangan lupa untuk tag aku dekat Instagram. Nanti insyaAllah aku akan repost korang punya edit. Korang dah edit video tu, insyaAllah nanti aku akan repost lah, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, nak dijadikan ceritanya hari ni, macam aku dah cakap tadi dekat depan tadi tu kan. So hari ni aku akan cerita balik cerita seram, nak dijadikan cerita macam tu. Dan aku rasa macam aku cerita seram ni macam tak best je kan, nak dijadikan ceritanya. Tapi best ke tak best ke, korang dengar je lah cerita aku. Sebab ramai juga yang request cerita seram, nak dijadikan ceritanya. Jomlah kita mulakan cerita seram kita pada malam ini, nak dijadikan ceritanya macam tu. Tapi sebelum tu buat apa? Tutup lampu. Okay guys, so sekarang kita dah pun tutup lampu apa benda semua, nak dijadikan ceritanya. So marilah kita mulakan cerita seram kita yang tak berapa nak seram pada malam ni, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, cerita seram ni macam mana sebenarnya? Okay, sebelum tu korang tengoklah latar belakang kita dah berubah sikit, nak dijadikan ceritanya. Aku ubahlah sikit latar belakang. Latar belakang sama je kan, langsir kelabar aku, kelabar birut ni je lah yang korang tengok hari-hari, nak dijadikan ceritanya. Jadi aku ubah sikit lah background belakang ni, jadi macam pelbagai macam tu, nak dijadikan cerita. Tak adalah sama je kat background, nanti kan korang bosan pula. Tapi tak apa, jomlah kita mulakan cerita seram kita pada malam ni. Okay guys, cerita seram kita ni untuk hari ni, aku tak tahulah ada chapter ke tak, tapi korang dengar je lah cerita seram aku ni lah. Okay, nak dijadikan ceritanya. Korang ingat tak waktu aku ada buat vlog yang seram yang baru-baru ni, part 3 kot. Sebab banyak sangat part, jadi aku dah lupa. Part 3 kan, part 3 lah, vlog part 3 tu, nak dijadikan ceritanya. Kan aku sebenarnya waktu hari yang aku nak buat vlog tu, sebenarnya waktu malam tu kan, biasanya kalau aku buat vlog malam-malam, aku tak rasa seram. Kenapa aku tak rasa seram? Sebab baby kadang-kadang ikut aku kan, nak dijadikan ceritanya. Tapi hari tu, hari yang betul-betul aku buat yang aku nak pergi bilik mayat tu, malam tu memang rasa dia lain macam guys. Nak dijadikan ceritanya, malam tu aku rasa macam, aku tak tahu kenapa, rasa dia memang lain macam, seram sejuk dia. Tapi tu pertama kali aku rasa seram aku nak buat vlog malam. Sebab sebelum ni aku tak takut langsung nak buat vlog malam. Macam lantak lah kan, buat vlog je, macam jumpa tak jumpa tu belakang kira lah kan. Tapi yang untuk kali tu aku rasa macam lain macam sikit. Lepas tu waktu tu aku pergi pukul 12.30 malam, nak dijadikan cerita ni. Korang memang tahu kalau aku buat vlog seram, memang aku akan pergi pukul 12.30 malam. Lepas tu waktu aku nak turun tu, pergi apa ni orang kata, pergi masjid tu, itu memang dah rasa lain macam gila. Memang rasa lain macam, memang aku tak nampak benda pun depan mata waktu tu, memang aku tak nampak lagi. Tapi nak dijadikan ceritanya, sebenarnya pada malam tu aku nampak macam-macam benda sebenarnya. Aku nampak macam-macam benda, tapi aku tak cakap dekat kamera. Aku tak cakap waktu aku pegang phone tu. Nak tahu kenapa aku tak cakap? Aku takut benda tu perasan yang aku dah perasan dia. Faham tak? Macam tu. Bila dia dah perasan, aku dah perasan dia, macam-macam boleh jadi guys. Rumah aku pula jauh kan. Sebab sebelum ni waktu aku buat vlog, aku buat macam bawah-bawah blok, dekat belakang-belakang blok ni kan. Tapi yang waktu tu aku buat dekat yang masjid tu, agak jauh lah daripada rumah aku. Lepas tu kalau ada apa-apa yang terjadi, aku dengan baby je ada. Kau faham tak? Aku dengan baby je. Contoh, ini bukan aku nak cakap, bukan aku nak minta. Contoh aku yang kena rasuk, baby macam mana? Baby tak
takkan dilari tinggal aku seekor dah. Macam mana bodoh nak dijadikan ceritanya. Jadi aku pun mengambil rasa macam langkah-langkah berjaga-jaga tu. Aku tak cakap sepatah haram pun tentang hantu kat situ. Macam tu. Aku tak cakap macam guys aku nampak. Aku tak cakap macam tu pun. Sedangkan waktu tu aku nampak macam-macam benda sebenarnya. Benda yang aku zoom tu, kalau korang perasan dekat vlog part 3, vlog seram part 3 tu, aku banyak zoom benda kan nak dijadikan ceritanya. Aku banyak zoom. Sebenarnya bila dah balik rumah waktu editing, baru aku zoomkan benda tu. Faham tak? Macam tu. Baru aku tunjukkan benda-benda part tu. Sebab tu aku ingat benda tu ada dekat mana. Macam tu. Sebab aku dah nampak benda tu awal-awal. Aku tak nak bagi tahu baby. Sebab kalau aku bagi tahu baby kan dia lagi rumah tinggal aku seorang. Macam tu. Jadinya aku pun buatlah macam buat-buat tak tahu. Macam tu aku cakap, tak ada pun guys, tak ada pun, tak nampak pun. Tapi sebenarnya tangan aku terketul-ketul malam tu pegang tripod tu. Macam ni terketul-ketul. Memang terketul-ketul guys. Aku nampak benda tu depan mata macam tu. Sebab memang gelap. Tapi aku dah bawa lampu. Macam tu. Aku dah bawa lampu aku sendiri kan. Lepas tu aku suluh. Memang aku nampak benda tu. Tapi aku tak berani nak cakap depan kamera. Sebab kalau benda tu perasan, aku dah perasan dia dulu. Macam-macam benda boleh jadi kat situ. Rumah aku pula jauh. Nak dijadikan ceritanya, rumah aku dengan masjid tu taklah jauh sangat. Tapi memang agak jauh lah. Rumah aku dah lah kat atas langit tingkat 6 ni. Nak dijadikan ceritanya, kalau ada apa-apa, aku dengan baby. Jadi untuk mengelakkan benda-benda pelik yang jadi macam aku cakap tadi, aku tak tegur pun. Tapi sebenarnya aku nampak ada yang aku dengar, ada orang bunyi, orang menangis macam tu. Tapi bila aku tengok balik, aku edit balik, tak ada macam tu. Lepas tu ada satu kali tu kan, ada orang hantar aku dekat Instagram DM. Lepas tu dia hantar dekat tingkat atas sebelah masjid tu, dia nampak benda. Sebenarnya aku pun nampak benda kat situ. Sebelum tu aku dengar benda tu macam berjalan atas zinc. Kalau korang tengok vlog tu betul-betul kan, ada zinc kan dekat tempat masjid tu, ada zinc. Aku dengar benda tu macam berlari dekat atas zinc. Kau faham tak? Macam tu. Sebab tu ada yang aku cut. Aku tak nak bagi tahu korang. Aku tak nak korang tengok benda tu. Sebab kalau aku tunjuk kat korang kan, korang menjerit terkencing pula. Waktu nak tidur tak boleh tidur. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, aku pun terpaksa cut part-part yang terlampau ekstrim tu nak dijadikan ceritanya lah. Untuk korang aku sanggup buat macam tu. Sebab banyak daripada viewers aku ni kan budak-budak kecil lagi. Budak-budak yang orang kata takut-takut hantu ni. Jadi aku takut macam nanti bila korang tengok banyak-banyak sangat benda tu, korang boleh tak tidur. Kau faham tak? Tak tidur macam tu. Macam gelepor-gelepor macam tu. Jadinya biar aku seorang je lah yang nampak benda tu. Sebenarnya banyak benda lagi yang terjadi pada malam tersebut. Lepas tu korang ingat tak yang aku ada bawa korang pergi dekat tour blog aku ni, daripada tingkat 1 sampai tingkat 4 ke tingkat 5 tu kan. Tu kan aku ada nampak dekat tingkat 3 dekat rumah orang tu. Sebenarnya guys, bukan tingkat 3 je yang seram dekat sini nak dijadikan ceritanya. Tingkat 3 ni aku cerita tingkat 3 dulu. Tingkat 3 tu, rumah yang aku rakam tu kan, sebelah dia ada rumah lagi sebenarnya. Sebelah dia tu ada rumah lagi, dia bersebelahan macam tu, dia dekat ujung-ujung. Lepas tu ada orang nampak macam-macam sebenarnya. Dekat tempat kerusi tu ada orang nampak Pontianak duduk kat situ malam-malam. Dia orang balik kerja nampak Pontianak apa benda semua kan. Ni Baby No ni. Baby No pun ada kat sebelah aku ni. Baby No. Macam-macam juga guys orang nampak sebenarnya. Tapi aku pun tak tahulah macam mana pula aku boleh terakam benda tu ada dekat Ampayan. Aku pun tak tahu macam mana. Lepas tu sebenarnya lagi, dekat orang kata tingkat 7, tingkat 8, tingkat 9, banyak orang kata dekat tingkat 8 lah. Dekat tingkat 8, lepas tu arah yang sama, ramai orang nampak benda tu juga. Aku pun tak tahu. Aku tak tahu kesahihan dia macam mana. Tapi aku memang tak berani nak buat vlog daripada tingkat aku ke atas. Macam tu. Aku pernah pergi Tangki, tapi aku tak pernah pergi tingkat 8, pergi tingkat 9 tu. Aku tak pernah rakam-rakam dekat lorong-lorong tu lah nak dijadikan ceritanya. Sebab ramai orang kata, lepas tu diorang baru balik kerja, diorang nampak benda duduk kat situ, kuntilanak lah apa benda semua. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Sebab banyak sangat. Sebabnya kenapa aku punya orang kata quarters ni kadang-kadang malam-malam orang kata keras, ada hantu apa benda semua. Sebab dulu dekat sini, dekat tempat yang aku duduk ni, dekat bangunan ni, aku kan duduk kat bangunan baru sebenarnya. Dulu bangunan ni tak ada. Okey, apartmen ni tak ada. Dulu ada flat dekat bawah tu. Lepas tu atas-atas ni macam ada pejabat-pejabat kayu apa benda semua tu kan. Nak dijadikan ceritanya, rumah-rumah ni sebenarnya, tanah-tanah dekat belakang ni sebenarnya dulu adalah lembah. Lembah tu maksudnya, aku dah pernah cerita sebenarnya, ada dekat salah satu konten aku. Lembah ni sebenarnya tempat orang dulu-dulu buang orang kata belaan orang macam tu. Contoh dia ubat orang, dia keluarkan saka, lepas tu dia tak baling kat laut. Dia baling dekat bukit belakang ni. Nak dijadikan ceritanya, bila dia dah buat rumah ni, dia nak buat rumah, dah buat construction apa benda semua, mesti ada terlanggar benda tu tau. Bila terlanggar benda tu pecah, benda tu terlepas. Bila benda tu terlepas, tak ada benda pula. Bukan tak ada benda, tak ada orang pula
pula yang jaga benda tu. Sebab tu jadi macam ni, faham tak? Benda tu terbiar. Kadang-kadang kita nampak dia dekat belakang kereta, kadang-kadang kita nampak dia dekat kebun belakang ni, kadang-kadang dia menumpang rumah orang, kadang-kadang duduk sana, kadang-kadang duduk sini. Sebab apa? Sebab tak ada orang dah jaga dia. Dah tak ada orang nak jaga dia, lepas tu dia terbiar. Jadinya sebenarnya dia sebenarnya tak kacau kita pun sebenarnya benda ni tau. Cuma dia dah tak ada tempat. Dah tak ada orang nak jaga dia, tak ada orang nak beli makan dia. Sebab tu dia macam tu kadang-kadang tang tiba-tiba muncul kepala bapak dia, tiba-tiba muncul sana, tiba-tiba muncul sini. Dah lah tak bagi tahu apa-apa, tiba-tiba muncul dekat tepi kita, tiba-tiba dekat depan kita. Tu memang kepala bapak dia lah, tiba-tiba muncul macam tu. Aku pun kadang-kadang bukan nak marah benda tu kan. Kita pun kadang-kadang terakam, kita pun salah sebenarnya pun nak rakam malam-malam kan. Tapi nak dijadikan ceritanya macam tu lah. Dia tiba-tiba muncul macam tu bagaikan Doraemon, tiba-tiba datang daripada abad ke-22, tiba-tiba datang ke Malaysia macam tu. Kan takut benda tu. Tiba-tiba ada dekat tepi pokok apa benda semua. Tapi nak dijadikan ceritanya, yang aku pelik, setiap kali aku buat vlog, mesti aku akan ada terakam entiti benda-benda yang macam tu. Kau faham tak? Aku pun pelik sebab dulu aku pernah lah juga main kamera, tapi tak adalah juga aku macam rakam-rakam tiba-tiba terakam hantu. Memang aku selalu buat vlog malam-malam tu. Aku biasa guna handphone aku ni je tau. Handphone ni aku pelik, aku pun tak tahu handphone ni memang boleh rakam benda-benda macam tu ke, handphone ni memang boleh nampak benda-benda macam tu. Aku tak tahulah. Tapi memang setiap kali aku buat vlog, aku memang akan guna handphone aku je nak dijadikan ceritanya. Kau faham tak? Itulah dia sedikit sebanyak sebenarnya cerita-cerita seram daripada vlog aku tu lah. Daripada vlog-vlog aku tu, tu je lah aku boleh cerita. Sebenarnya banyak lagi, tapi aku akan simpankan cerita-cerita seram tu nanti untuk konten yang akan datang. So kalau korang nak lagi, korang boleh komen kat bawah, nak cerita konten seram lagi, aku boleh buat lagi cerita ni. Tapi untuk konten kali ni aku ada cerita lain yang aku nak cerita dekat korang. So korang kena dengar. Tadi tu cerita seram pasal vlog-vlog seram aku kan. Okey, sekarang kita akan masuk kepada cerita seram yang agak ekstrim sedikit nak dijadikan cerita ni macam tu. Okey guys, hai guys, Assalamualaikum. So iklan sekejap. Korang jangan lupa untuk tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan link tu, download, create account ataupun register account. Lepas tu screenshot yang korang dah register account tu, hantar kat DM Instagram aku. Nanti aku akan bagi korang hadiah nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan dengan korang tekan link tu juga, korang boleh bantu orang-orang yang memerlukan nak dijadikan ceritanya macam tu. Dulu waktu mak aku kecil, waktu ibu kecil kan, waktu tu dekat kampung ada orang jual nasi lemak. Ada orang jual nasi lemak, jual nasi macam-macam nasi dekat kampung dia. Sebelum dia nak pergi sekolah apa benda semua tu, ada orang jual nasi tau. Mak aku cerita ni. Lepas tu ada jual nasi. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, mak aku waktu nak pergi sekolah dulu, dia kena naik sampan ke naik apa benda, tak silap aku, kena seberang sungai atau tasik macam itulah. Okey, nak dijadikan ceritanya, maksudnya kalau dia nak pergi sekolah tu, dia kena naik sampan tasik macam tu. Jadi sebelum dia pergi naik sampan tasik pun boleh lah. Sebelum dia nak pergi naik sampan menyeberang tu kan, nak dijadikan ceritanya, dia ada beli kuih, ada beli macam orang kata nasi ke kan, adalah singgah-singgah macam gerai makcik. Macam korang pernah sekolah beli-beli kuih, mak korang nak belikan korang kuih tu kan. Macam tu lah. Mak aku tu nak beli nasi. Lepas tu dia kata dia sampai dekat satu gerai tu, makcik tu lah. Okay, dia kata kat makcik tu, makcik nak nasi lemak gini. Lepas tu tiba-tiba waktu tu makcik tu cakap, makcik tu panggil mak aku adik je, tak silap aku. Lepas tu mak aku cakap, adik tak kawan adik datang sekolah hari ni? Sebab biasanya dia beli nasi lemak juga, tapi hari ni dia tak datang. Macam tu. Lepas tu mak aku cakap, kawan mana? Sebab mak aku memang pergi sekolah dengan kawan-kawan dia lah kan. Tapi memang tak ada seorang pun budak tu yang makcik kenal. Makcik tu sebenarnya maksudkan orang lain. Tapi makcik tu ingat budak tu kawan dengan mak aku. Macam tu. Kau faham tak? Kalau kau tak faham, kau buat faham lah. Lepas tu mak aku pun cakap, ni je lah kawan-kawan saya makcik. Macam tu. Ada berapa orang, ada lelaki sikit, ada perempuan sikit kan. Lepas tu dia kata, tak, budak tu selalu datang sini beli nasi lemak, lepas tu sambal udang. Macam tu. Nasi lemak sambal udang. Lepas tu setiap hari dia tak pernah skip beli nasi tu daripada makcik tu. Lepas tu makcik tu tanya dia sekolah mana. Dia cakap dia sekolah yang sama dengan mak aku sekolah. Lepas tu mak aku cakap, nama dia siapa? Lepas tu dia kata nama dia Zila. Macam tu. Lepas tu mak aku cakap, tak ada. Sebab nama mak aku lain kan, nama mak aku lain, nama kawan-kawan mak aku pun lain. Lepas tu mak aku cakap, tak ada cik, kita orang tak ada kawan nama Zila. Dia cakap macam tu. Lepas tu mak aku pun tanyalah kawan-kawan dia lain, ke dekat sekolah kita ada budak perempuan nama Zila? Lepas tu dia kata, entah, tak ada. Lepas tu budak-budak tu cakap tak ada tau. Nak dijadikan ceritanya, makcik tu still menunggu. Esoknya mak aku nak beli kuih, mak aku nak beli nasi, dia still tunggu. Makcik tu still tunggu budak tu tau, budak perempuan nama Zila ni. Zila ni makcik tu cakap dia selalu beli nasi lemak sambal udang. Nasi lemak sambal udang
nasi lemak sambal udang. Lepas tu makcik tu pun bila budak tu dah hari-hari beli nasi lemak dengan makcik tu pun orang kata apa ni, bagi diskaun. Lepas tu banyak bersembang lah dengan Zila tu. Lepas tu makcik tu kata bila balik sekolah pun makcik tu dah nak tutup kedai, dia selalu datang kedai makcik tu, tolong makcik tu lah. Nak dia jadi ceritanya mak aku cerita. Lepas tu dan bila satu hari tu yang mak aku datang, lepas tu dia tanya mak aku, sebenarnya Zila tu dah tak datang 2 hari kedai dia. 2 hari Zila tu dah tak datang kedai makcik tu untuk beli nasi lemak sambal udang tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya benda tu dah jadi makan pelik lah. Lepas tu mak aku pun tanyalah makcik tu, esoknya kan mak aku beli lagi. Lepas tu mak aku cakap, kenapa makcik tunggu sangat si Zila ni? Lepas tu kesian Zila ni. Makcik tu cakap, Zila ni dia anak yatim, gini. Lepas tu tak ada bapa, ada mak aja. Lepas tu duit sekolah pun tak cukup kadang-kadang. Lepas tu makcik tu bagi dia duit. Nak dia jadikan ceritanya, makcik tu bagi dia duit, makanan pun free. Lepas tu disebabkan makcik tu baik dengan dia, Zila tu maybe mungkin Zila tu tolong makcik tu nak balas budi kan. Nak dijadikan ceritanya, tak datang-datang si Zila ni. Daripada mak aku datang hari tu, terus tak datang-datang. Makcik tu pun tercari-cari dia nak dijadikan ceritanya macam tu. Punyalah makcik tu cari sampailah ada satu hari ni, waktu mak aku tu nak pergi naik sampan, nak menyeberang, dia orang kata nak menyeberang sungai tu, nak dijadikan cerita sungai ke tasik lah macam tu. Lepas tu nak dijadikan cerita waktu mak aku naik sampan tu macam terlanggar something. Lepas tu orang yang bawa sampan tu pun belek lah, maksudnya macam alihkan sampan tu macam ke tepi, macam cedok ke tepi. Rupa-rupanya terlanggar mayat budak. Nak dijadikan ceritanya mayat budak perempuan, pakai baju sekolah lagi. Beg tu mak aku ingat lagi warna pink beg dia. Nak dijadikan ceritanya memang beg tu warna pink. Lepas tu dia gali rupanya budak. Nak dijadikan ceritanya semua budak-budak, sebab satu sampan tu tak ramai lah juga yang naik satu sampan tu. Mak aku cerita macam sikit je lah kan orang naik, tak kalau naik semua kan roboh pula, karam pula si sampan tu. Jadinya dalam satu sampan tu dalam 5 orang budak, lepas tu 2 orang pakcik untuk kendalikan sampan tu kan. Dah terlanggar mayat tu, pakcik tu pun tengok memang mayat budak perempuan dah biru-biru muka dia. Mungkin dah beberapa hari dia lemas kat dalam tasik tu. Nak dijadikan ceritanya, dan sebenarnya dalam tasik tu orang kata ada buaya. Faham tak? Ada buaya. Jadi memang tak kena makan buaya pun si Zila ni lah, arwah Zila ni. Rupa-rupanya Zila tu dah mati lemas. Nak dijadikan ceritanya. Lepas tu nak dijadikan ceritanya lagi, pakcik sampan tu pun jerit dekat kawan sampan dia tu, dekat JT tu kan. Dia kata, sini kau ambil budak ni. Lepas tu ambil lah mayat si Zila ni. Mayat Zila tu orang kata muka dia dah biru-biru ni, sebab lemas. Kau faham tak? Lemas dalam tasik dah beberapa hari. Mungkin orang kata orang tak perasan lah dia tu lemas. Aku pun tak tahu macam mana. Mungkin selama ni dia ke dalam kot, dia tenggelam. Lepas tu tiba-tiba dia timbul kan. Lepas tu baru orang nampak mayat dia tu. Lepas tu ambil mayat dia tu. Lepas tu mak aku pun waktu pergi sekolah, balik sekolah tengok Zila tu dah tak ada dah lah. Maksudnya orang tu dah ambil Zila tu bawa pergi hospital ke apa benda semua. Lepas tu esoknya tu mak aku nak beli kuih, makcik jual kuih tu tak ada. Makcik jual kuih tu tak buka kedai. Lepas tu rupa-rupanya makcik jual kuih tu pergi hospital. Orang kata kan pergi hospital, tengok si Zila ni, uruskan Zila ni apa benda semua. Lepas tu kenapa? Apa yang pelik kat sini? Mak si Zila ni mana? Mak Zila tu tak tahu kat mana. Siapa mak Zila ni sebenarnya? Macam tu. Makcik jual kuih tu kan menangis-nangis. Lepas tu mak aku dengan kawan-kawan dia waktu nak pergi sekolah tu, pergilah tanya makcik tu, makcik macam mana Zila tu makcik? Kenapa Zila tu? Macam mana dia boleh meninggal apa benda semua? Lepas tu makcik yang jual kuih tu tak tahu nak cakap apa. Dia just menangis. Dia kata kesian je yang keluar daripada mulut dia. Kesian. Nak dijadikan ceritanya lah. Tak tahu nak cakap macam mana. Cuma makcik jual kuih tu, mak aku cakap, dia kata kesian je. Sebab dia mati dalam keadaan macam tu kan. Tapi yang peliknya, makcik jual kuih tu tak nak bagi tahu siapa mak si Zila tu. Sebab mak aku macam rasa macam dia, mesti makcik jual kuih tu tahu siapa mak si Zila tu. Sebab makcik tu dah pergi dekat hospital tengok jenazah si Zila. Macam tu, kau faham tak? Zila tu mesti ada mak dia. Mak dia mesti datang kan. Tapi mak dia tu tak tahu duduk kat kampung ke duduk kat bandar ke, tak tahu keberadaan mak dia tu kat mana. Macam tu. Jadi persoalannya sekarang, Zila ni duduk dengan siapa? Dan dia ni datang daripada mana? Nak dia jadikan ceritanya kan. Sebab mak aku sekolah dekat kampung, mak aku ni duduk dekat kampung, makcik yang jual kuih ni pun duduk dekat kampung. Si Zila ni datang daripada mana? Tapi bila mak aku dengan kawan-kawan dia tanya makcik jual kuih tu, makcik jual kuih tu tak nak bagi tahu. Kau faham tak? Macam Zila ni datang daripada mana? Dia datang kat kedai makcik tu kan, datang naik apa, datang daripada arah mana. Tapi makcik jual kuih tu tak nak bagi tahu, nak dijadikan ceritanya. Jadi bila keadaan dah jadi macam tu, dah jadi makin pelik, mak aku pun stop lah beli makanan ataupun nasi ke kuih ke daripada makcik yang jual kuih tu. Sebab makcik tu nampak macam mencurigakan. Macam tu lah, mencurigakan. Cuma benda ni dia tak ada seram sangat tau. Cuma orang rasa macam
Macam mana benda ni boleh terjadi? Macam mana Zila tu boleh meninggal lah macam tu? Kau faham tak? Lepas tu dia meninggal. Kenapa dia tinggal? Dekat mana sebenarnya mak dia? Mana? Kenapa makcik jual aku itu baik sangat dengan si Zila tu? Jadi mak aku dengan kawan-kawan dia macam, apa benda makcik ni kan? Kenapa kita orang tanya tak nak jawab? At least bagilah clue ke kan? Jawab sikit pun tak apa ni. Kesian sampai bila nak kesian kepala bapaknya nak dia jadi ceritanya. Jadi orang kata bagilah tahu hint ke apa benda semua, bagi orang faham, bagi orang faham cerita tu macam mana benda tu terjadi. Zila ni siapa? Nama pun mak aku kata Zila je dia bagi tahu. Binti pun tak bagi tahu. Macam mana ibu aku dengan kawan-kawan dia ni nak tahu yang si Zila ni sekolah ke tak dekat sekolah dia? Binti pun tak bagi tahu. At least bagilah tahu Zila binti apa ke kan. So arwah Zila tu memang meninggal. Orang kata meninggal lemas lah dekat Tasik tu. Sebab orang kampung pun tak kenal budak tu. Kau faham tak? Orang kampung tak kenal budak tu. Jadi mak aku dengan kawan-kawan mak aku ni pun pelik. Zila ni datang daripada mana? Dia duduk kat mana? At least kita tahulah asal usul dia kan. Tapi Zila ni memang tak diketahui asal usul dia. Tahu-tahu dia dah meninggal lemas dekat Tasik je. Sebab orang-orang kampung pun memang tak kenal si Zila ni lah. Cuma mayat dia, macam orang kata mayat tu, itu dijumpai waktu tu baju dia baju stil sekolah. Lepas tu ada beg sekolah warna pink. Nak dijadikan ceritanya macam tu je lah ceritanya lah. Okay guys, so cerita seram kita yang tak berapa nak seram tu macam itulah cerita dia. Aku tak tahu ni ada chapter ke tak sebenarnya. Aku rasa dia bukan chapter lah. Maksudnya tadi tu mula-mula cerita seram berdasarkan vlog-vlog seram aku, pengalaman seram lah. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, tadi tu cerita seram pasal si Zila tu lah nak dijadikan ceritanya. So kalau korang berminat lagi, korang nak dengar lagi cerita-cerita seram aku yang tak berapa nak seram ni, korang boleh komen dekat bawah. Korang nak cerita seram lagi dan cerita seram apa yang korang nak, berunsurkan apa. Macam tu. So aku bolehlah cerita seram untuk korang pula. Setiap minggu akan ada konten seram, setiap minggu ada konten vlog, ada challenge, ada lawak-lawak sikit apa benda nak dijadikan ceritanya. So kalau korang berminat, korang boleh komen dekat bawah. Korang nak tak lagi cerita-cerita seram, aku boleh cerita kat korang lah. So dia lah korang, kalau cerita seram aku ni tak berapa nak seram lah. Sebab korang tahulah aku cerita seram mana pernah seram. Macam tu. Mana pernah seram cerita seram aku nak dijadikan ceritanya. So macam tu je lah cerita seramnya. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.